Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ini kita masuk topik 3 lah no. Topik 3 baru nak masuk. Tak apa, kita buat slow-slow. Okey, awak boleh tengok topik 3. Awak tengok ni ya. Pengiraan daya ricih dan melentung. Okey. Secara amnya terdapat beberapa jenis beban lazim yang lazim dibawa oleh rasuk. Okey, ada beberapa jenis beban yang awak kena tahu, iaitu beban ni dia ada 3 kategori. Ada beban mati, ada beban hidup, ada beban angin. Yang ni awak semua tahu dah kan? Okey, beban yang beban mati ni yang sedia ada pada rasuk sendiri. Contohnya nilai kedudukan tak berubah. Beban rasuk tu sendiri, beban tiang tu sendiri, beban kerangka tu sendiri. Maksudnya binaan-binaan ni yang tu beban mati. Okey, beban hidup ni yang boleh diubah kedudukan. Nilai berbeza mengikut keperluan. Contohnya manusia, perabot, awak nak kira saiz bangunan tu nak dibina apa semua, nak tanggung beban tu berat berapa banyak, awak kena buat anggaran beban hidup. Okey, contohnya awak nak buat bilik tu, awak kena tahulah bilik tu untuk apa. Andai katalah bilik tu untuk kelas, anggaran satu kelas ada berapa meja, ada berapa kerusi. Jadi kena buat anggaran untuk beban hidup ni. Untuk nak bina kelas tu. Okey, beban angin pula, beban yang dihasilkan akibat tiupan angin. Contohnya angin lintang, taufan, ribut. Okey, nilai berbeza mengikut kedudukan dan ketinggian sesuatu struktur. Okey, contohnya beban angin ni, kita kena tahulah tempat tu sama ada terlindung dengan angin ke ataupun terdedah dengan tiupan angin ke. Jadi kita kena tahu dia punya beban tu berapa untuk nak buat pembinaan tu. Contoh tiang tu bila dia tegak satu tu, angin duk duk ada kan, dia terkena angin. Jadi beban angin dia lebih tinggi daripada kalau tiang yang kita nak bina tu dia terlindung, dia ada bangunan. Kita kena tahu juga kedudukan bangunan tu. Okey, kita terus dengan jenis beban yang dikenakan pada struktur. Ingat nak, ada 3 jenis beban. Okey, dalam 3 jenis beban ni, dalam kategori 3 kategori beban ni ada 3 pula jenis beban. Okey, beban tumpu, beban teragis ragam, beban titik dan beban teragis ragam, dia gabungan. Okey, jadi macam mana kita nak kira? Kita kena tahu beban tumpu tu macam mana, beban teragis ragam tu macam mana. Lepas tu gabungan pula. Okey, ni kita nak masuk ni. Sekejap Okey, beban 3 jenis beban yang saya masukkan tadi. Okey, jenis beban yang dikenakan pada struktur. Beban dikelaskan mengikut cara ia diagihkan pada struktur. Terdapat 3 kaedah utama pengagihan beban pada sesuatu struktur. Namun demikian lazimnya beban yang dibawa oleh struktur adalah gabungan daripada beberapa jenis beban. Okey, contohnya beban tumpu dan beban titik. Okey, awak dah tahu dah ada 3 kategori utama. Saya ambil contoh beban hidup lah, nampak sikit. Kita nak bina lantai tu, ni kita tengok daripada atas. Ni lantai, kita tengok daripada atas. Okey, kita letak kursi ke meja kat sini. Jadi dia tak bergerak. Dia duduk kat sini. Jadi kalau kita tengok daripada tepi, okey, ni lantai. Macam mana? Katakanlah ni meja. Jadi dikenakan beban tumpu ni. Ini dipanggilkan beban tumpu ataupun beban titik. Okey, kalau beban teragis ragam, dia rasuk ke lantai ke, teragis ragam, dia dikenakan pada keluasan ni. Nanti kita tengok satu-satu. Saya cuma nak tunjuk contoh. Okey, katakanlah ni meja. Meja ni adalah beban hidup. Beban hidup ni dia ada yang beban tumpu, dia ada beban teragis ragam. Macam tu. Okay. Sama juga beban mati, sama juga dengan beban angin. Yang ni kategori, yang ini adalah jenis beban. Okey. Okey, beban titik atau beban tumpu. Okey, beban titik juga dikenali sebagai beban tumpu. Beban ini bertindak ke atas luas yang terlalu kecil dan boleh dianggap bertindak ke atas satu titik. Dia bertindak pada satu titik ni, keluasan dia kecil ya kat sini. Jadi sebab itulah kita panggil dia beban titik ataupun beban tumpu, sebab dia bertindak ke atas luas yang
terlalu kecil dan boleh dianggap bertindak ke atas 1 titik. 1 titik je. Okey, kita tengok contoh. Inilah contoh dia. Okey, yang ni dia ada penyokong. Ini dikenakan beban 1 titik. Okey, beban yang dikenakan adalah 10 kN. Okey, ingat lagi tak? Topik 2 saya dah ajak. Okey, beban apa panggil penyokong pin, penyokong roller. Penyokong pin ada berapa beban? Ada berapa panggil apa? Daya yang perlu dikira. Penyokong roller pula ada berapa beban, berapa daya tindak balas yang perlu dikira. Yang saya ajak yang topik sebelum ni. Yang saya hantar video hari tu kan. Yang ni. Sebab tu saya kata awak semua kena ingat. Ni macam ni. Roller ada 1 je, FY. Pin ada 2. Sebab apa-apa semua, kalau siapa lupa, tengok balik video sebelum ni. Okey? Tengok balik video sebelum ni. Okey, kalau roller ni dia ada daya tindak balas ke kanan ke kiri, dia akan bergerak. Sebab tu dia ada 1 daya tindak balas saja. Ingat tak? Kalau tak ingat, tengok balik video sebelum ni. Okey, jadi lalu ni kita tengok yang ni, beban titik ataupun beban tumpu. Okey. Yang ni dia bagi penyokong jenis pin, yang ni dia bagi penyokong jenis roller. Okey, jadi menunjukkan sebuah rasuk yang ditupang mudah. Rasuk ini disokong dengan penyokong pin di titik A dan penyokong roller di titik B. Okey, tentukan nilai tindak balas pada penyokong tersebut. Kita nak tengok daya tindak balas ni. Berapa nilai daya tindak balas bila diberi beban 10 kN ni. Okey. Ini rajah yang kita lukis. Okey, penyelesaian dia macam mana? Tentukan bilangan daya tindak balas pada setiap penyokong. Okey. Mula-mula kita lukis balik tu kan. Okay, ini pin, ini roller. Dikenakan 1 beban beban ni 10 kN. Okey. Pin ni ada 2 tindak balas ufuk dengan tindak balas menegak. Roller ni ada 1 je. Saya pernah ajak kan. Jadi sebab tu dia macam ni. AX, ni ada AY, ni ada BY. Okay, yang pertama tentukan bilangan daya tindak balas pada penyokong. Yang ni yang kita tentukan. Dia ada pada titik A ada 2 daya tindak balas. Pada titik B ada 1 daya tindak balas. Terdapat 2 daya tindak balas pada penyokong A dan 1 tindak balas pada penyokong B. Okey. Lepas tu dah dapat berapa tindak balas. Okey, kita buat lakaran. Ini lakaran dia. Okey. Dah dapat lakaran. Jangan lupa kena tahu dia punya jarak pada pada apa panggil beban tu. Sini 2 meter, sini 2 meter. Yang ni yang diberi. Kita tengok pada gambar rajah yang diberilah, soalan yang diberilah. Soalan ni macam ni. Okey, jadi persamaan asas statik ni awak kena ingat. Senang saja nak ingat. Sigma FY dulu. Fx dulu. Fx sama dengan 0. Sigma Fy sama dengan 0. Sigma moment sama dengan 0. Ini yang saya kata perseimbangan daya. Kalau tak seimbang daya tu, bangunan tu mudah mengalami kegagalan. Jadi sebab itulah dia kena sama dengan 0. Bila sama dengan 0, dia stabil. Dia tak mengalami kegagalan lah. Okey, jadi bila kita dah dapat gambar rajah, kita dah ingat dah dia punya persamaan asas statik. Ini yang saya ajak sebelum ni kan, daya kanan positif, daya kiri negatif. Yang ni tips untuk awak nak buat nanti ni. Nak buat pengiraan. Okey, tentukan nilai tindak balas AY dan BY. Okey, mula-mula kita tengok dulu. Kan ada 3 ni kan, kita nak kena cari 1, 2, 3. Ni AX, AY, BY kan. Okey. Yang ni samalah yang ni. Saya lukis balik lah. Okey. Jadi kita tengok dulu persamaan Fx. Fx sama 0. Awak tengok X ni, yang ni Y, yang ni X. X kanan kiri. Okey, awak tengok daya ke kanan, daya ke kiri ada apa? Ada AX saja. Betul tak? Okey, jadi sebab itulah sigma Fx
sama dengan kosong. Okay, jadi Fx ni ada Ax saja. Oleh sebab itu, Ax sama dengan kosong. Okey, settle. Kita dah dapat nilai Ax. Ax sama dengan kosong. Tu nilai Ax. Okay, kita nak cari nilai Ay dengan By. Dia panjang sikit lah pengiraan. Sekejap Okey, kita dah dapat dah nilai Ax. Sekarang ni kita nak cari nilai Ay dan juga By. Okey, macam mana kita nak cari nilai Ay dan By? Okey. Ni persamaan Fx sama dengan kosong kita dah guna. Kita guna pula persamaan sigma Fy sama dengan kosong. Fy ni adalah daya ke atas positif dan daya ke bawah negatif. Ini tips dia nah. Okey, jadi awak kena ingat, kita buat dulu persamaan sigma Fy sama dengan kosong. Kan? Jadi, bila sigma Fy sama dengan kosong, kita kena tahu positif, negatif. Atas adalah positif, bawah adalah negatif. Okey, jadi awak tengok gambar rajah ni. Mana nilai daya ke atas, mana nilai daya ke bawah? Ay ke atas, By ke atas, 10 kN adalah ke bawah. Okey, jadi ke atas positif, ke bawah negatif. Okay, jadi Ay ni positif juga kan. Selalu kalau positif ni kat depan kita tak tulis lah. Tambah By tolak 10 kN sama dengan kosong. Nampak tak? Jadi Ay tambah By tolak 10 kN sama dengan kosong. Jadi persamaan yang pertama kita dapat adalah Ay tambah By sama dengan ni 10 kN ni negatif kan? Negatif. Sekejap. Kita pindah pi belah sini akan jadi positif. Okey, jadi persamaan pertama Ay tambah By sama dengan 10 kN. Okey, ini baru persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama. Kita tak dapat lagi nilai Ay berapa, nilai By berapa. Kita tak dapat lagi. Okey, baru kita dapat persamaan. Okey, lepas tu okey, yang ni yang saya cerita sebelum ni, yang topik sebelum ni, topik 2 kan. Yang apa panggil? Sigma Fy sama dengan kosong, yang nilai daya ke bawah sama dengan nilai daya ke atas kan. Nampak tak ni? Nilai ke atas Ay dengan By, Ay tambah By akan sama dengan nilai ke bawah 10 kN. Okey, kita dapat dah persamaan tu. Yang ni, yang topik 2 hari tu ni, kut lah terlupa. Topik 2, topik 1 saya tak ingat. Ni. Prinsip keseimbangan statik. Topik 2 muka surat 2. Ni. Jumlah daya ke kiri sama ke kanan, jumlah daya atas sama dengan jumlah daya ke bawah. Ada yang saya buat video hari tu. Okey. Dah dapat persamaan yang tu, kita teruskan dengan sigma moment pula. Yang ni. Okey, moment ni, yang moment arah jam sama dengan moment lawan jam. Okey, jadi kalau arah jam dia positif, lawan jam negatif. Apa tu arah jam dengan lawan jam? Okey, ni jam P12 6 3 9 kan. Okey. Kalau ikutkan jam pusing ke belah sini kan, jarum dia bergerak ke sini kan. Betul tak? Jadi positif. Kalau moment tu ke sini, negatif. Okey, yang tu kena tahu yang tu. Sebab apa? Sekejap saya tunjuk. Okey, ini jam kan. Jarum pusing ke belah sini kan. Jadi positif. Okey, jadi kita tengok moment. Moment sama dengan kosong. Lalu ni kita nak tengok persamaan moment. Macam mana kita nak tengok? Okey. Kita pegang titik A. Bila kita pegang titik A, daya tindak balas pada By ni dia akan bergerak ke atas. Betul? Jadi negatif. 10 kN ni dia akan bergerak ke bawah. Nampak ni? Dia bergerak ke bawah. Jadi positif.
Yang BY negatif. Okey, jadi moment adalah daya darab dengan jarak. Okey, daya darab dengan jarak. Okey, jadi kita ambil yang positif dulu. 10 kilonewton dia ke bawah kan. Dia ikut arah jam. Ikut arah jam positif. 10 kilonewton darab dengan jarak 2 meter. Okey, jadi 10 kilonewton darab dengan 2 meter. Okey. BY lawan arah jam, dia naik atas. Kan? Nampak ni? Dia pusing kat sini, dia naik atas. Jadi, tolak dengan kita bubuh BY sebab tak dapat nilai lagi ni kan. Darab dengan jarak. Jarak dia berapa? Kita pegang moment pada titik A. Ini awak tulis sigma MA. Jadi moment pada titik A. Okey, pegang sini. BY naik atas. Jadi jarak BY ke titik A adalah 4 meter. Jadi BY darab dengan 4 meter. Sama dengan kosong. Okey. Jadi 10 kali 2 adalah 20 kilonewton meter. Tolak dengan 4 BY. Ni 4 meter kan. Okey, sama dengan kosong. Negatif P belah sini akan jadi positif. Jadi 20 kilonewton meter sama dengan BY 4 meter lah, senang. Okey, jadi kita akan dapat nilai BY sama dengan ni darab pindah belah sini jadi bahagi. Okey, 20 kilonewton meter bahagi dengan 4 meter. Oleh sebab itu, okey, saya pusing belah sinilah. BY sama dengan 20 bahagi dengan 4 berapa? 5 apa? Kilonewton. Sebab ni meter dengan meter. Jadi PY kita dah dapat nilai 5 kilonewton. Jadi nilai yang kita dapat ni kita boleh masuk ke persamaan yang pertama. Okey. Jadi dari persamaan yang pertama, okay, awak salin balik persamaan yang pertama ni. Ni AY tambah BY sama dengan 10 kilonewton. AY tambah dengan BY sama dengan 10 kilonewton. Okey, BY kita dah dapat dah kan? Kita dapat berapa tadi? Kita dapat 5 kilonewton. Okey, jadi masukkan 5 kilonewton pada BY. 5 kilonewton. Sama dengan 10 kilonewton. Jadi AY sama dengan positif, pindah belah sini akan jadi negatif. Okey, jadi 10 kilonewton. Sekejap, dia terpusing. Allah. Okey. Sekejap, sorry. Dia jadi melintang. Okey, jadi AY sama dengan 10 kilonewton tolak 5 kilonewton. Jadi AY sama dengan 5 kilonewton. Dapat jawapan. Jadi kita dah dapat jawapan bagi ketiga-tiga daya tindak balas. Nampak ni? Daya tindak balas AX, AY, BY. Last kali jangan lupa tulis AX sama dengan 0 kilonewton, AY sama dengan 5 kilonewton, BY sama dengan 5 kilonewton. Okey? Okey. Tadi ni kita buat moment, kita pegang pada titik A. Okey. Nanti ni kalau dalam exam awak nak buat semakan, kita tak boleh nak tanya kawan sebelah. Betul tak? Jadi macam mana kita nak buat semakan? Awak pegang moment pada titik B pula. Okey, kita cuba buat moment pada titik B nah. Okey, awak pegang pada titik B. AY, moment AY ni akan jadi positif. Betul tak? Sebab dia pusing kat sini. Okey, 10 kilonewton akan jadi negatif. Betul? Okey, jadi moment pada titik B, awak kena tulis moment titik B. Ni B sama dengan kosong. Pegang pada titik B. Sebab tadi ni kita buat moment pada titik A. Jadi moment pada titik B sama dengan kosong. AY naik atas. Jadi
AY darab dengan berapa jarak dia? 4 meter. 4 meter. Okey. Tolak dengan lawan jam kan? 10 kilonewton darab dengan jaraknya 2 meter. 2 meter. Sama dengan kosong. Okey, jadi AY darab dengan 4 meter tolak dengan 20 kilonewton meter sama dengan kosong. Negatif. Nampak? Negatif pindah belah sini jadi positif. Okey, jadi AY darab dengan 4 meter sama dengan 20 kilonewton meter. Okey, bila darab pindah belah sini jadi bahagi. Jadi AY sama dengan 20 kilonewton meter bahagi dengan 4 meter. Jadi AY sama dengan 5 kilonewton. 5 kilonewton. Okey, sama kan? Jadi jawapan dia daripada yang ni, gambar rajah ni, AX ni kosong, AY 5 kilonewton, BY 5 kilonewton. Okay, jadi bila awak nak buat pembinaan rasuk ni yang mempunyai beban 10 kilonewton, dia dapat menampung ni 5 kilonewton, 5 kilonewton. Okay, jadi dia akan jadi daya atas sama dengan daya bawah. Okay, jadi daya ke atas 5 kilonewton tambah 5 kilonewton akan sama dengan 10 kilonewton. Jadi dia mendapat keseimbangan. Bila seimbang, orang panggil apa? Kegagalan tu sukarlah untuk nak berlaku kegagalan. Jadi dia seimbang. Okey, nanti kita cuba buat soalan lain.